Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hari ini kita akan tengok DGE okey dan juga rintangan dalam untuk dalam sel kering. Pada minggu lepas kita belajar bagaimana kita nak cari DGE, rintangan dalam, kita nak tengok arus, beza keupayaan dengan menggunakan formula. Okey, hari ini kita nak menggunakan menentukan nilai DGE dan rintangan dalam dengan menggunakan graf. Jadi kalau awak perhatikan di sini, okey ini adalah kalau awak tengok 1 liter, okey volt ni, V ni apa? V ini adalah voltmeter. Okey, voltmeter. Ini namakan sebagai alat voltmeter. Voltmeter ini tujuan dia adalah satu alat yang untuk ukur beza keupayaan. Okey. Ataupun simbolnya adalah V. Okey, ini adalah ammeter. Okey, ammeter ini adalah satu alat untuk ukur arus. I ini simbol untuk arus. Okey. Kemudian ini R ini adalah rintangan boleh laras. Okey, awak perhatikan di sini. Sini adalah liter terbuka. Maksudnya switch tu kita bukakan dia. Okey, liter terbuka. Okey, liter terbuka. Apabila liter terbuka, arus tak lengkap lah. Jadi arus tak boleh mengalir. Jadi kat sini awak akan dapat bacaannya I kat sini awak akan dapat 0 ampere. Sebab dia terputus. Macam jabatan tu awak runtuhkan dia. Jadi terputus, arus tak boleh mengalir. Okey, apa yang berlaku ialah voltmeter ini menunjukkan bacaan apa? Bacaan DGE apabila I-nya adalah 0 ampere. Cikgu dah tunjuk minggu lepas awak dah ajar, awak tengok YouTube cikgu dah terangkan benda ni. Okey, jadi kalau awak buat graf, awak buat graf ni adalah V itu adalah voltage ataupun beza keupayaan ataupun potential difference. Awak akan buat graf dengan I, macam tu awak tak nampak belakang cikgu ni awak nampak I, awak akan dapat graf yang menurun macam tu. Daripada graf ini awak akan boleh dapat menentukan E dia ataupun DGE, iaitu ketika di mana DGE? DGE adalah awak akan dapat ketika pintasan Y. Pintasan Y di mana apabila di sini nilai I-nya dekat sini adalah 0 ampere. Okey, betul tak? Betul lah kat sini awak tengok kat sini. Sini kan kosong. Kosong. Jadi kosong kat sini betul lah. Sini I-nya adalah kosong lah. Jadi pintasan Y itu menunjukkan DGE. Okey, manakala rintangan dalam adalah awak kira dengan R ni simbol rintangan dalam. Okey. Nak dapat rintangan dalam daripada graf V melawan I dengan cara kecerunan. Macam mana dapat kecerunan? Nak dapat kecerunan adalah M ni simbol untuk kecerunan. Okey. Y2 tolak Y1 per dengan X2 tolak dengan X1. Ini formula kecerunan. Cikgu rasa semua orang murid semua tahu formula ini. Dan awak akan dapat nilai negatif nanti. Betul? Okey, awak akan dapat nilai kecerunan itu mesti negatif. Tetapi sebaliknya, R ni sebab rintangan dalam, tak boleh negatif. Nanti awak tukar negatif akan jadi positif. Okey, sentiasa positif lah. Dan unitnya adalah ohms. Jadi kita akan tengok soalan. Minggu lepas, kita cuba mencari E, mencari R, mencari I, V, semua menggunakan formula. Yang ni. Yang cikgu cakap ada formula, ada 1, 2, 3. Hari Sabtu minggu lepas kita belajar benda ni. Hari ini daripada graf. Okey, dua benda yang berbeza tapi dia punya kuantiti fizik yang sama. Okey, kita tengok soalan nombor 1. Okey. Okey. Bandingkan DGE sel P, sel kering P dan Q. Okey. Macam mana nak cari DGE? Kan cikgu cakap DGE adalah pintasan Y. Pintasan Y. Jadi kita tengok, awak tengok kat sini. Ini adalah untuk DGE P. Ini adalah DGE untuk EQ. Mana nilainya lebih tinggi? Kita confirm lah EP kan. Jadi DGE P lebih besar daripada DGE Q. Okey, boleh Jadi soalan kedua, bandingkan rintangan dalam. Bandingkan ni maksudnya
Nak dapat rintangan dalam macam mana? Nak dapat rintangan dalam, awak mestilah kira dia punya kecerunan. Kecerunan. Jadi kalau awak tengok kat sini, bandingkan. Banding ni maksudnya lebih besar, lebih kecil ataupun sama, itu banding. Dia tak nyatakan. Awak kena faham soalan tu ya. Itu soalan bandingkan. Jadi awak buatlah anggaran je lah kan. Kalau awak buat segitiga macam ni. Ni satu. Ni dua. Anggaran lah. Okey. Okey, ini satu. Ini untuk kecerunan apa? Yang ini M ni simbol untuk kecerunan Q. Awak tengok kat sini. Okey, ini kecerunan Q. Kita cuba buat lagi satu. Kecerunan P pula. Kecerunan P. Kecerunan P. Okey. Ini kecerunan P. Awak rasa mana yang lebih tinggi? Fikir logik. Kecerunan tu maksudnya macam tu lah. Macam tu. Ni lebih curun. Kalau kurang curun macam tu. Main agak-agak. Dina, tulis sikit. Agak-agak rasa. Agak-agak lah awak. Rasalah. Kecerunan macam mana? Jadi, kecerunan dia mana? Jadi, kecerunan Q lebih besar daripada kecerunan P. Betul tak? Betul lah. Awak tengok segitiga, awak tahu mana kecerunan. Jadi, maksudnya kat sini, rintangan Q, rintangan dalam tu daripada kecerunan. Q lebih besar daripada rintangan dalam P. Okey, boleh? Okey, boleh tak Simple saja. Sebab dia bukan nak cari nilai, just bandingkan. Bandingkan besar, kecil, sama dengan. Okey, boleh? Boleh. Okey. Bagus. Okey, pagi-pagi ni bukan senang kan. Kelas pagi-pagi ni. Nasib baik malam tu tak ada Euro. Malam ni ada Euro pukul 2. Semi final. Esok kelas tak tahulah awak. Okey. Okey, nombor 2. Boleh buat agak-agak. Cikgu dah ajar dah ni. Agak-agak boleh buat. Okey. Nombor 2 ni, kira DGE sel kering. Mana DGE agak-agak? DGE tu adalah pintasan Y. Kan? Pintasan Y. Jadi, tengoklah pintasan Y kat mana. Ini adalah pintasan Y. Ni. Ni. So, ini adalah DGE. Cikgu kalau pakai pen hijau ni awak nampak? Sekali pakai pen hijau menarik juga kan? Jadi, inilah DGE. DGE ni apabila I ni kosong. I betul lah kosong kat sini. Nampak? Kosong. Kan? Kalau awak buat koordinat pun, dia akan jadi 0, 1. Betul lah. Kosong ni, ini I. Ini adalah E. Betul lah kalau awak buat matematik lah. Jadi kat sini, dia akan dapat DGE-nya adalah nilainya berapa? 1.0. Unitnya apa? Unitnya adalah volt. Tengok kat sini. Ni adalah unit dia. Okay. Ini unit ampere. Okay. Rintangan dalam. Macam mana buat rintangan dalam? Tengok kecerunan. Tengok kecerunan. Okey, kecerunan M, simbol untuk kecerunan. Awak akan dapat Y2 tolak Y1 per dengan X2 tolak dengan X1. Okey. Jangan lupa awak pin gambar cikgu. Cikgu tak share screen. Awak pin gambar cikgu. Kemudian awak buat auto flip dalam landscape. Awak tap sekali sebagai dia besar. Kalau pakai handphone lah. Okey. Screen clear kan Sazwin? Jadi kat sini Y2 mana? Lah biasanya kita ambil yang belah. Okey. Biasanya yang kita ambil yang belah kiri tu nombor 1 lah. Kat sini kalau awak buat koordinat akan jadi 0, 0, 1. Kat sini akan dapat koordinatnya 2, 0.5. Macam itulah. Okey, boleh? Jadi kalau awak buat kat sini. Okey, kalau awak buat Y2 berapa? Y2 ni kita ambil kat sini lah. X2, Y2. Kalau awak buat macam tu lah. Kat sini X1, Y1. Awak belajar dalam matematik ni cikgu rasa. Y2 berapa? 0.5 tolak dengan 1 per dengan 2.0.
0.0 tolak dengan 0. Awak mesti dapat negatif. Betul tak? Akan dapat negatif 0.0.25. Bagus. Bagus. 0.25. Okey, ingat cikgu cakap dah, rintangan dalam ni dia tak boleh negatif ke walaupun nilai kecurunan tu negatif. Jadi rintangan dalamnya adalah R akan dapat 0.25 ohm. Dapatlah rintangan dalam. Okey, boleh. Jadi itulah kita daripada graf kita boleh dapat DGE dan juga rintangan dalam. Okey. Kita tengok soalan berikut. Kalau cikgu pakai pen hijau ni awak nampak tak? Boleh kot ya. Sekali pakai pen hijau ni macam nampaklah sikit natural tu kan. Nampaklah. Asyik pen merah ni garang sangat kan. Pen hijau sikit. Okey. Okey, awak tengok itu. Ni dalam bateri ini sebenarnya dalam bateri itu. Okey, nampak. Okey. Bagus. Dalam bateri itu awak tengok dia ada DGE dan dia ada rintangan dalam. Kan awak tengok kat bateri, tengok macam mana yang kita belajar ya, mana bateri. Mana bateri? Itu ni. Okey. Yang bateri tunjuk tu, yang ditunjuk 1.5 volt kat sini, ni. Itu adalah DGE. Okey. Dan disebabkan dalam bateri ini ada awak nak menghasilkan tenaga, dia akan melalui proses elektrolit. Okey. Elektrolit ni dia akan menyebabkan rintangan dalam. Dia akan menyebabkan rintangan dalam. Maksudnya apabila arus nak mengalir kat sini, ni arus nak mengalir kat sini, tenaga elektrik tu akan tukar menjadi tenaga haba dekat sini. Dia akan melakukan tenaga haba dekat sini. Jadi tenaga elektrik itu akan semakin lama semakin berkurang. Jadi dalam bateri itu ada DGE dan juga ada rintangan dalam. Okey, yang ini satu bateri. Kat sini kalau tiga bateri itu kita sambung, sambung secara bersiri. Bersiri ni macam mana kita buat? Kan awak tahu terminal bateri ni dia ada positif kan? Ada positif, dia ada negatif. Positif, negatif, positif, negatif. Awak tengok kat situ. Kalau positif sambung negatif, negatif sambung positif, itu sambung secara bersiri. Tengok dia punya terminal tu. Kalau dia sambung macam tu. Awak letak bateri tu, dia sambung macam tu. Rintangannya awak tambah. Kat sini ada 3R kan? R. Jadi awak tambah, awak akan jadi 3R. Sama juga. Itu untuk rintangan dalam. Kalau untuk DGE pun sama awak tambah. Sebab bersiri senang. Awak tambah je. Tambah. Awak akan dapat 3E. Okey. Itu bersiri. Kalau untuk dia selari. Selari ni maksudnya awak susun secara bertingkat-tingkat. Maksudnya kalau sini positif. Positif akan sambung positif. Negatif akan sambung negatif. Awak tengok susunan dia. Dia letak macam bertingkat. Kat sini, dia punya nilai rintangan dalam, awak kena buat sebabkan dia selari, awak kena buat 1/R. Jadi 1/R, sebab kita ada 3 bateri, ada 3 benda ni. 3 dikali. Tapi ingat, kita bukan, ini 1/R, kita bukan nak 1/R, kita nak R. Jadi awak R nya adalah R/3. Okey, jadi kalau untuk DGE, sebab ini litar selari, jadi dia semua sama. Okey. Jadi kalau untuk latihan, cikgu rasa ini adalah homework. Nanti jangan lupa cikgu, ini adalah homework. Cikgu dah terangkan tadi. Okey, homework. Tapi cikgu rasa kalau cikgu nak terangkan pun boleh juga ni. Kan? Boleh tak? Okey. Kita buat sama-sama lah. Macam ni awak buat boleh ya. Apabila switch terbuka. Ni switch terbuka lah. Nampak ni switch terbuka. Bukan nanti awak cakap switch. Ada cakap switch terbuka. Switch terbuka tu nanti dalam bahasa Inggeris disebut. Dia akan sebut, ada sebut on, ada sebut off. Jangan terbalik ya. Dia terbalik. Nanti awak terisau pula. Nanti switch tu awak buat switch on. Nanti awak cakap, on tu nyala lah. Betul lah. Tapi sebenarnya ada open circuit. Saya datul baru nak masuk. Tapi tak apalah. Okey. Bacaan voltmeter ialah 6 volt. Jadi kat sini, ini dia menunjukkan 6 volt. Jadi kat sini adalah bacaan DGE lah. Sebab DGE ni apabila current tak mengalir. Current tak mengalir tu I sama dengan kosong lah. Nampak kat sini. Kat sini I kosong lah. Mana boleh I mengalir kat sini?
kosong ampere. Sebab terbuka kan. Okey. Jadi apabila switch ditutup, jadi awak tahu lah nilai DGE kat sini adalah 6 volt. Okey. Apabila switch ditutup, switch ditutup ni maksudnya kat sini nanti ni kita tutup kat sini. Kita tutup lah. Yang B tu ya. Kita tutup, apa akan jadi ialah bacaan tadi kalau tadi dapat 6, sekarang dia tunjuk berapa? Dia akan tunjuk kat sini adalah 5.6. 5.6 volt sudah hilang. Kemana hilangnya? Sebab dia nak merentasi, menghalat rintangan dalam tu. Jadi 5.6 ni, ini adalah bacaan ketika switch ditutup arus mengalir. Jadi sesutan voltan berapa? Senang je. Jadi 6 tolak dengan 5.6. Akan dapat 0.4 volt. Okey, boleh? 0.4 volt. Jadi aliran arus apabila switch ditutup. Ni cakap tutup tu bukan off ya. Tutup tu maksudnya switch tu tutup macam tu. Nanti awak kata switch, nanti awak cakap off, tutup. Tutup tu macam off. Bukan, switch tu tutup macam tu. Jadi aliran arus apabila switch ditutup. Jadi macam nak buat? Jadi formula dia pakai formula sini lah. V, ni C ya. Yang C. V sama dengan IR. V sama dengan IR. Okey, tadi awak dah dapat kat sini 5.6 kan? Dekat sini adalah 5.6. Okey, 5.6 ni adalah V. Ni 5.6. Okey, kat sini ini adalah R. R kat sini adalah 5 ohms. Dia pakai formula V sama dengan IR. Boleh buat tak? V berapa? V adalah 5.6. Okey. I, kita nak cari I ya. R, R5. Okey, buat dulu. Nanti cikgu panggil seorang. Okay. Okey. Najwa, berapa nilai Najwa? Berapa Najwa I dia? 1.12. Bagus. Jadi I-nya adalah 1.12 ampere. Okey. Cikgu mohon maaf. Cikgu berlaku kesilapan. Sebab cikgu tak perasan. Dekat sini, kalau awak perhatikan, kata kat sini setiap sel kering. Dekat sini, kalau cikgu padam balik. Dekat sini ada berapa sel kering awak rasa? Dekat sini ada 1, 2. 2 sel kering. Ada 2. Ada 2. Dia nak setiap 1. Jadi cikgu buat 6 volt tu salah. Itu 2. Jadi awak kena bahagi dengan 2. Dekat sini awak akan dapat 3 volt. Untuk nombor A tu lah. Okay, yang B tu pun sama lah. Yang B tu awak kena bahagi dengan 2. 5. Awak kena bahagi dengan 2 juga. Ataupun 3. Okey, tuan-tuan cikgu padam balik ya. Okey, ni ialah okey, disebabkan sini 3 kan. Jadi maksudnya 3 tolak dengan 2 point. Macam mana dapat okey, awak dapat susutan kat sini 5.6 kan. Ini untuk dua sel kering. Jadi 5.6 awak bahagi dengan 2. Akan dapat 2.8. Kat sini adalah 2.8. Ini setiap satu beza upaya untuk satu sel kering. 2.8. Jadi 3 tolak dengan 2.8. Awak akan dapat 0.2 volt. Barulah betul. Sebab kita ada 2 bateri. Sebab bateri ni dia simbolnya kalau panjang satu, pendek satu, dia akan jadi satu. Kat sini ada dua panjang. Jadi macam tu. Okey, yang panjang ni positif ya. Yang pendek tu negatif. Kat sini ada 2. Positif
dengan negatif. Ada dua bateri lah disusun secara bersiri kat sini. Okey, bagus. Jadi dapat 1.12. Okey, rintangan dalam sel kering. Yang ini awak kena guna formula yang macam mana? Yang ini. Ni. Awak pilih lah. Okey, ada 1, ada 2 dan ada 3. Maka awak pilih lah mana satu awak nak pakai. Pergi pakai benda yang ada lah. Jangan pakai benda yang tak ada. Contohlah cikgu nak ambil nombor 3. Tengok Okey. Mana tadi? Okey, cikgu padam balik. Okey, nombor 3 apa formula dia? Formulanya adalah E I R tambah dengan rintangan dalam. Ini rintangan luar, komponen luar. Ini adalah komponen luar. Komponen luar. Ini adalah rintangan komponen luar. Contohnya perintang kat sini lah. Ini R lah ya. Yang ini adalah rintangan dalam. Jangan confuse pula ya. Ini adalah rintangan dalam. Okey, E di GE tadi awak dapat apa GE? Di GE ambil yang dua sel lah, jangan ambil satu pula sebab kita dah sambung secara dua bateri. Jadi 6. Okey, I tadi dapat tadi 6 sama dengan 1.12. Okey, rintangan luar ni 5. Rintangan luar ni contoh kat sini perintang lah. Kat sini adalah perintang. Okey, 5 tambah dengan R. Okey. Okey, ingat. Cuba buat sekarang. Cikgu nak nilai R berapa sekarang? Okey. Nanti cikgu sebut nama. Okey. Okey. Aina Hayani. Berapa Aina Hayani jawapan awak? Belum lagi. Kita cari yang besar dulu. Kita cari 2 dulu. Sekarang ni untuk 2. 2 sel kering dulu. Nanti dah dapat jawapan tu baru kita bahagi dengan 2. Okey. Bagus Alip. Aina. Berapa Aina jawapan? Aina ni ada kalkulator tak ada? Azim, berapa Azim? Jawapan Azim? Aina tak tahu lagi mana. Di Europe kot, tengok Denmark kot, Copenhagen kot dia. Berapa Azim? Awak tulis jawapan tu. Kalau tak tulis, awak on je mic tu, susah sangat. Nak tulis lagi, nak tengok cikgu nak tulis lagi susah kan, dalam pakai handphone. Pakai handphone pula ES4G LTE tu. Lagilah susah. Kan? Okey. Jadi, takdan cikgu nak bagi jawapan kot. Bagus. Jadi 0.36. Okey, 0.36 ohms. Kalau susah awak tulis je. Tapi ingat kat sini untuk 2 sel kering. Jadi soalan dia nak 1 setiap. Jadi awak kena bahagi je lah. Jadi awak kena bahagilah. Jadi rintangan dalam untuk 1 sel kering. Awak kena bahagi lah. Jadi 0.36 bahagi dengan, sebab ada 2 kan. Bahagi dengan 2. Jadi akan dapat 0.18 ohms. Okey. Boleh. Itu untuk cara guna. Ini kalau dia guna guna formula. Okey, dia tak bagi graf. Kalau dia bagi graf, kaedah yang berbeza.